Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sedang buat apa tu? Apa khabar Muhammad Najmuddin? Baru balik kerja ke? Ana dengan isteri baru balik daripada warung lah. Baru kejap tadi sampai. Chef Wan Abu Razik tak pandai masak pun. Tengah dengar lagu Generasi Harapan, Masya Allah. Pukul berapa ni? Pukul 11.53. Sikit lagi nak pukul 12. Ya, Tuan Zarul Zabidi, apa khabar? Dah lama tak live. Jadi malam ni mohon izin lah untuk live. Najmuddin kerja office hour. Alhamdulillah. Masih lagi berkhidmat. Sebenarnya mohon izin lah untuk sedikit berkongsi pandangan ataupun berkongsi pengalaman, sebab hari ni bulan 8 ni alhamdulillah dah genaplah setahun kami Ana dengan isteri Ana ni dan ahli keluarga semua berada di Labis Johor. Alhamdulillah dengan keberkatan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatan para kekasihnya, hari ini genaplah setahun kami berhijrah. Bukan pelarian tapi berhijrah lah ke sini untuk menimba pengalaman, untuk berada di pedalaman. Cumanya saya nak terus kepada perbincangan lah. Tajuk tadi tu, tajuk live-nya malam ini adalah tajuknya adalah tegakkan Islam dalam diri dahulu. Sebab ini berkaitan dengan beberapa isu ataupun beberapa orang kata tu private message lah, yang message dengan Abu Razik Ansarullah. Beberapa perkara yang berbincangkan yang mempertikaikan tentang perkembangan sebuah syarikat berdaftar, syarikat Bumiputera Islam yang berdaftar, yang bertaraf antarabangsa, iaitu Global Ikhwan Sdn Bhd. Global Ikhwan Services and Business Holdings, Services and Business. Jadi bila ada individu yang mempertikaikan tu, kita terimalah apa-apa jua kritikan, apa-apa jua pandangan tu kita terima, kita lihatlah juga kan. Cuma kadang-kadang kalau kita nak terlalu sangat mengecam tu pun, orang kata kecam sampai lebam tu pun tak seronok lah kan. Contohnya kalau kita kita adalah ada contohlah, saya buat cerita lah, saya bawa satu contoh. Dia banyak memberi komen-komen yang negatif. Kalau kita lihat dekat mana-mana post ke, dekat mana-mana page yang viral ke, dekat Facebook ni, dekat social media ni, apa-apa isu, apa-apa yang nak menyerang kewibawaan GSB ni, mesti penuh dengan komen-komen negatif. Jadi pengalaman-pengalaman dia tu kadang-kadang sangat-sangatlah kita nak kena tahu, sebab kat Facebook ni macam-macam, dia bukannya letak gambar sebenar pun. Jadi bila kita lihat tu, tengok macam tak seronok lah kan. Sebab kita ni sekarang kita dah berada di tahun 2020, kemudian kita sedang diuji kan, sedang diuji pula dengan wabak virus COVID 2019 ni, COVID-19 ni. Jadi dah
dah bukan masanya lagi lah untuk kita mencari-cari kesalahan ataupun nak komen saja, nak kritik saja, nak kecam saja. Tapi daripada diri kita sendiri, tak ada pun nak tegakkan Islam tu. Jadi bila kita lihat ada sesuatu kelompok ataupun sesebuah syarikat Islam yang nak membela Islam, yang nak menegakkan Islam tu, kita yang memang tak ada apa-apa ni, memang kita tak pandai ni, kita sokong lah kan. Kita sama-sama lah bantu. Siapa yang membantu akan dibantu. Kita bantulah. Kita tak boleh nak buat bantu dari segi tenaga, bantu dari segi kewangan, bantu dari segi kemahiran dan sebagainya. Contoh macam sosial media ni, kita bantu dari segi sosial media untuk memberi perkembangan, untuk berkongsi perkembangan mereka. Kalau ada yang mengkritik tu, kita cuba bantu untuk menjawab, untuk mempertahankan dari segi faktanya tu. Kalau dari segi fitnah-fitnah tu, selagi tak ada bukti, kita anggap tu sebagai fitnah lah kan. Jadi tak seronok lah sebab kalau kita mereka dah JSB ni dah ke depan dah, kita masih lagi di belakang. Kita ni masih lagi nak cerita pasal fitnah, kita ni masih lagi nak berdendam. Sampai bila kan? Tak nak langsung nak perbaiki diri, tak nak langsung bertaubat, tak rasa langsung takut dengan Tuhan masa kita komen ke, masa kita menaip ke, masa kita bercakap ke, masa kita mengumpat dan mengata tu, langsung tak rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di mulut tu selalu sebut takut Allah kan, istighfar banyak-banyak. Semua kalau kita nasihat orang memang pandai. Kita bagi tahu orang tak baik mengumpat, tak baik. Tapi bila ada seseorang ataupun satu kelompok ataupun satu syarikat yang nak bawa Islam ni, kita dah mula ragu-ragu. Kita macam hati kita ni macam tak seronok, macam tak suka. Kenapa? Itulah dia mukmin yang dengki. Dia orang baik, dia orang-orang yang baik, tapi dia tak suka tengok kemajuan tu datang daripada orang lain. Dia nak datang tu daripada diri dia sendiri, tapi dia tak nak buat. Dia tak boleh pun nak buat, dia tak mampu. Tapi bila ada orang buat, dia tak ada terima. Ni penyakit. Ni adalah penyakit hati lah. Sebab tu bila kita tengok komen-komen, kita baca komen-komen, sedih juga. Kita pun akan stalk lah. Macam Mana sendiri akan stalk lah, siapa orang ni kan. Kita nak tahu siapa dia ni, kenapa dia komen-komen macam ni. Kita nak tahu apa keperluan dia komen macam tu kan, apa sejarah dia. Tapi kalau kita dah push pun masih lagi tak nak kongsi apa punca, siapa di belakang dia, jadi kita anggap tu sebagai kata-kata kosong lah. Jadi tak perlulah untuk kita 100% percaya. Jadi sebagai contoh, kalau contoh kita ada di zaman ikhwan di fitnah semua dan sebagainya, macam-macam cara mereka guna social media, guna YouTube, guna saluran media TV, guna blog dan sebagainya untuk memperpanjangkan lagi fitnah. Tapi sampai sekarang fitnah kekal fitnah lah kan. Tak ada kebenaran pun daripada fitnah tu. Tak ada apa-apa pun. Sampai sekarang masih lagi tak terbukti pun apa yang mereka tu adalah sebagai kebenaran. Jadi ini kekal sebagai fitnah. Jadi fitnah dosanya sangat besar. Mana-mana orang pun tahu kan. Orang yang yang belajar sekolah agama sampai darjah 6 pun tahu fitnah ni dosanya besar. Lagilah kalau dia belajar sampai ke peringkat universiti, sampai ke PhD. Bayangkan kalau ada orang adik PhD tapi dia percaya pada fitnah dan dia pula buat fitnah. Dia tahu fitnah tu dosa besar, tapi dia ada PhD agama pula tu. Sedih lah. Jadi bila kita lihat contoh macam Facebook ni, dekat Facebook ni bukanlah wadah kebenaran pun. Anak tak katalah Facebook Abu Razak ni adalah sebagai wadah kebenaran sebuah syarikat JSB, sebab Facebook ni adalah tempat kita berkongsi maklumat. Kita boleh jadikan ni sebagainya positif, ada orang jadikan sebagai negatif. Jadi kalau macam bila kita tengok balik kan, macam Facebook kan ada boleh throwback 3 tahun yang lepas, 3 years ago, 4 years ago sebagainya. Jadi bila kita lihat komen-komen daripada post-post Abu Razak yang lama tu, yang komen-komen tu dijawab-jawab tu, kita tengok balik kehidupan mereka yang sekarang-sekarang ni. Contoh kalau kata dia kutuk-kutuk, dia hina-hina syarikat Islam ni kan, syarikat JSB ni, kita lihat pula kehidupan dia. Tak ada pun Islam dekat tangan dia, tak ada.
Belum ada lagi lah, mungkin dalam perjalanan ke, dalam proses ke, wallahu alam, kan. Tapi sedangkan JSB ni dia terus jalan. Apa orang nak kata, apa orang nak cakap ke, dia terus jalan, diikut mana yang selagi mereka mampu, dibantu Allah Subhanahu taala, mereka buat. Dikritik ke, orang kata sesat ke, akidahnya goyang ke, apa-apa semua tu, mereka teruskan. Mereka yakin Allah bantu. Dan Ana sendiri pun yakin Allah bantu. Ana yakin sangat apa yang berlaku sekarang ni Allah bantu. Takkan Allah tak berkuasa. Allah tu Maha berkuasa. Orang kata istiraj ke, macam-macam lah kita lihat semua. Tapi tak ada pun. Jadi bila Radi ni sibuk je. Okay, lepas tu jadi bila kita lihat sendiri benda tu, jadi saya tertarik lah, terlintas satu sajak yang sering yang saya simpan lah sendiri sebagai koleksi peribadi, iaitu tegakkan Islam dalam diri dahulu. Jadi tajuk ni memang tajuk yang besar lah, tegakkan Islam dalam diri dahulu. Kita tak suka Islam tu tegak dekat tempat lain kan, dekat orang lain. Tapi kita tak nak tegakkan dalam diri kita dahulu. Bila ada orang lain buat, mereka berjaya, mereka dibantu, dan semakin berkembang, kita tak suka lagi. Kita tak boleh terima langsung. Tapi dekat diri kita tak ada. Mana kita punya Islam tu? Tak ada. Yang kita ada apa? Tu, kedai makan tu je. Contohlah. Punya kita ada songkok. Itu je. Yang kita pun sekarang pun kita pun bekerja bukan dengan tak ada kelompok kita pun tak ada. Kita ada syarikat kita sendiri yang memang orang-orang yang faham tentang perjuangan, tak ada. Kita pun bekerja dengan orang lain. Contoh macam kita kerja workshop motor. Kita workshop motor. Workshop motor pun workshop motor orang lain. Tapi sedangkan JSB dia ada Ikhwan Auto, dia ada workshop motor dia. Satu kelompok lah, satu ikhwan lah. Maksud mereka mengislamkan lah workshop tu. Tapi di tangan kita tak ada. Bahkan kita tak boleh cakap lagi kalau nak bandingkan kekayaan ikhwan dengan ni, kaya lagi Yahudi. Ya Allah, sedih sangat bila kita dengar daripada mulut orang Islam sendirilah cakap macam tu kan. Dia kata kalau kita nak lihat sebagai kemajuan tu, Yahudi lagi maju. Kenapa nak bandingkan dengan Yahudi? Kenapa tak nak bandingkan dengan diri kita sendiri? Mana Islam kita? Kejap, Radi. Dengar aja kan. Main-main sini dengar. Boleh sampaikan dekat kawan-kawan Radi tu. Itulah yang kita sedikit lah mukadimah yang anda nak kongsikan tu. Jadi bila tak ada berlakunya Islam dalam kelompok kita tu, jadi janganlah kita dengki dengan orang lain yang Islam tu dibina dari tangan mereka sendiri, yang dibantu Allah ni dan Rasul. Kita doakan lah, kita sama-sama lah, kita akui lah memang mereka ni sangat-sangat dibantu. Janganlah pula kita sibuk tengok ni alah dia itu melobi lah tu dengan orang-orang politik. Tu buat baik tu pura-pura tu atau dipantau je semua tu, nanti mulalah jatuh. Allah, macam seolah kita ni adalah, minta maaf lah cakap macam kita ni macam kalau kita throwback zaman Rasulullah berjuang dulu, kita ni macam kaum Quraisy lah, tak suka Rasulullah punya perjuangan. Macam sedih sangat bila jadi macam tu. Itu akhir zaman ni. Kita ada akhir zaman. Sepatutnya bila kita ada nampak satu-satu taifah ataupun satu kelompok, kumpulan ataupun syarikat ke, tak kisahlah apa-apa nama pun, jenama pun, yang sedang membela Islam, kita bantulah, kita sokong. Sama-sama lah kita bantu. Tak kisahlah mana-mana NGO yang memang nak bawa Islam tu, kita bantu, kita sokong. Jadi
Jadi bila anda tengok komen-komen tu yang sangat-sangat negatif, langsung tak ada pembelaan, langsung tak ada rasa takut pun, macam cakap, dia ni komen ni info dapat daripada mana? Bila kita tanya tak nak jawab. Lepas tu at the end dia block kita. Jadi nanti kalau block nanti dia fitnah pula Abu Razik yang block dia. Tu dah biasa dah. Daripada dulu-dulu lagi macam itulah. Jadi itulah. Kalau contoh kita dulu jadi YouTuber yang famous lah dekat pada satu zaman tu, kita famous lah dengan kita punya saluran YouTube tu. Kita buat sidang, kita memfitnah kita punya bekas syarikat contohnya. Tak kisahlah siapa kita mungkin dulu contoh macam Abu dulu kerja TM contoh. Contohlah kerja TM. Tak puas hati ni dengan bos-bos TM ni. Sakit hati betul lah. Kita dah berhempas pulas 11 tahun bekerja, berkhidmat ke sana ke sini kan. Kejap ke projek sana, kejap ke projek sini. Tiba-tiba tak sambung kontrak. Sakit hati betul. Kan? Memang marah lah. Buat sidang media sendiri lah. Tak ada pun ramai mana pun sidang media sendiri, short sendiri. Buat kat YouTube, upload kat YouTube. Ceritalah hal-hal buruk. Pakai songkok ke tak kisahlah, pakai songkok ke, pakai serban ke, tak kisahlah. Tapi berpenampilan Islam lah, memang very Islamic. Tapi kita mengata, memburuk-burukkan bekas syarikat kita yang kita dah tak kerja tu, yang kita dah berhenti tu, yang tak sama kontrak tu lah. Sebab kata, kalau istilahnya macam orang dah tak nak kita lah pun kan. Mungkin kita ada masalah-masalah yang tak sehaluan dengan syarikat. Contoh macam Abu Razik dah tak sehaluan dengan TM ke, TM dah macam dah pelik-pelik. Contoh ni contoh. Jangan salah faham. Jadi kita buatlah sidang media sendiri. Jemput pun orang sendiri je lah. Tak adalah jemput siapa pun. Jemput orang sendiri je yang sokong kita, geng-geng kita kan. Yang ambil peluang ke atas kita punya melulu tu. Jadi kawan-kawan tu sekadar menyokong sebab melulu-lulu kita tu je lah. Dia sokong macam tu je lah. Buat pula sidang media, mengata, mengutuk, mengeji kan. 24 jam mengata, mengeji semua. Tapi dekat tangan kita, selepas kita dah mengata tu, dah mengeji tu, tak ada pun bangunan baru kita pun. Tak ada pun syarikat telekomunikasi Abu Razik yang baru yang boleh menandingi TM contoh. Macam itulah contohnya. Tak ada pun cawangan baru pun syarikat telekomunikasi yang boleh menandingi kehebatan TM. Tak ada. Yang kita tahu apa? Mencari kelemahan, mengata, mengeji, mengutuk. Bila tak puas hati, sakit hati. Jadi luah lah tu, yang luah lebih sudah daripada kuah tu. Bila ada orang tegur, bila ada orang nasihat, nak selamatkan, tak diterima, melenting dan sebagainya. Allah dah uji pun, masih lagi tak diterima. Jadi di tangan kita masih lagi tak ada apa-apa. Tak tertegak pun apa-apa dekat tangan kita. Tak ada. Dan bukan setakat dekat tangan kita tak tegak. Isteri, anak-anak, menantu, siapa lagi? Tak kisahlah, ipar duai, pakcik, makcik, semua tak ada pun. Kita kata-kata bekas syarikat kita ni macam ni. Ramailah budak yang ikut kan. Katalah Abu Razik tak puas hati dengan TM tu, ajaklah saudara mara yang memang kerja dengan TM tu pun sama hasut. Tak bagus ni CEO ni, TM ni tak apa-apalah, CEO dia, pengurusi dia tak apa-apa ni, bawa yang dah tak sehaluan macam pengurusinya dulu contoh. Kan, contoh. Kebetulan pula keluarga kita memang ada yang kerja dengan TM kan, kerja dengan TM tu. Ada TM cawangan Segambu, TM cawangan Johor, TM cawangan Sabah, Sarawak semua. Hasutlah, ada WhatsApp. Hasut ni, sokonglah aku ni, memang tak hati betul lah. Dah ramai-ramai pula satu keluarga ikut, tak suka. Baik-baik dapat pencen, tak dapat pencen contoh. Benci ramai-ramai. Ajak benci tu ramai-ramai. Yang lain-lain tu ikut je, tak siasat betul-betul, tak rujuk, tak tanya semua kan. Tak berjumpa dan sebagainya. Jadi macam tu. So bila dia percaya, ramai-ramai semua keluar. Lepas tu dah berterabur, tak selamat dah. Tu contohlah. Jadi sampai sekarang tak terbangun apa-apa, tak terbukti pun. Tak ada satu pun yang kita boleh banggakan untuk kita tunjukkan dekat masyarakat, aku di pihak yang benar. Inilah hasilnya, tak ada. Sedangkan orang yang kita kata tu
kelompok ataupun bekas syarikat TM tu, yang bagi contoh Abu Razik tu, contoh tu, mereka masih lagi terus berkembang, masih lagi bertahan. Nampak mula-mula macam nak goyah, macam nak runtuh. Tapi bila dah keluarnya orang-orang ni, macam Abu Razik ni, keluarnya macam Abu Razik ni yang tak puas hati ni, mereka makin maju, makin laju, makin berkembang, makin dibantu. Macam-macam projek, macam-macam package mereka tawarkan untuk masyarakat. Macam-macam hiburan mereka bagi dekat masyarakat. Masyarakat pun terhibur pula dengan TM. Tak jadi nak potong servis dengan TM. Tak jadi nak potong apa-apa keistimewaan yang mereka dapat sebelum ni. Tu contoh. Jadi itulah yang kita kesalkan. Dah rugi kan. Tapi yang syarikat TM tak rugi apa pun, mereka makin terus untung dan terus dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh TM, saya bagi contoh TM je. Pandai-pandai tuan lah dan puan untuk kiaskan. Jadi malang lah kan, kalau kita ni sekadar mengumpat dan mengata, tapi kita ni macam kosong, tak ada apa-apa. Jadi kita ambil sikit masa mohon izin untuk saya bacakan sajaknya yang mungkin berkaitan dengan apa yang berlaku ni lah. Contohnya kat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Tegakkan Islam dalam diri dahulu. Engkau ingin memperjuangkan Islam, perjuangkan Islam dalam diri lebih dahulu. Engkau ingin didik orang, didiklah diri lebih dahulu. Engkau ingin menyampaikan risalah Islam, engkau hayati lebih dahulu. Kalau engkau merasa Islam itu satu kebenaran, tegakkanlah kebenaran di dalam diri lebih dahulu. Islamkanlah diri lebih dahulu sebelum mengislamkan orang. Nampak? Kan? Kalau tidak begitu, nanti akan ditertawakan orang. Ni sedang berlaku lah ni. Sebab tu Ana buat live ni. Ana bukan nak ketawakan. Kita nak muhasabah, nak menilai balik. Jika di dalam diri belum kelihatan Islamnya, mana boleh mempengaruhi orang lain untuk menerima Islam. Kita mengkritik ni. Kita mengkritik. Kita orang ni bawa Islam, orang ni bawa Islam tak betul. Istiqrar semua. Tak betul ni gurur, tertipu. Tapi kita mana? Tak terlihat pun lagi dalam Islam ni kita tu. Mana boleh kita nak mempengaruhi orang lain untuk menerima Islam. Di dalam diri belum selesai, mana boleh meyakinkan orang untuk menerimanya. Logik kan? Pakailah Islam itu dalam diri lebih dahulu, orang akan melihatnya. Kalau indah dilihatnya, akan ramai pula yang akan memakainya. Masya Allah. Islam bukan macam menjual barang. Apa yang kita jual tidak mesti kita pakai. Dan kita tidak memakai apa yang kita jual. Orang tidak akan mempertikaikan. Tapi Islam adalah keyakinan, keindahan dan keselamatan. Tentulah kita dahulu yang mengamalkannya. Menjelang tidur 1 bulan 10 tahun 2009. Jadi mesej ni sangat tinggi lah, sangat mendalam maksudnya tu. Jadi tertarik dekat sini, apa yang kita tertarik, jika dalam diri belum kelihatan Islamnya, mana boleh mempengaruhi orang untuk menerimanya. Kan? Kita cakap sembang pumpang, kita mengata orang ni, orang itu, orang ni bawa Islam tak betul. Tapi kat diri kita tak ada. Macam mana kita nak mempengaruhi orang tu bahawa kita ni Islam kita tu betul? Masyarakat sedang mencari siapa yang betul. Masyarakat akan menilai. Itulah maksudnya. Kalau tidak, nanti akan ditertawakan orang. Kita cakap, katalah ikhwani, salah lah dan sebagainya. Tapi dekat kita tak ada pun apa-apa yang kita buat. Kat situ je. Tak bergerak, tak berkembang. Tak pergi jauh, tak ada. Bila kita datang tengok, oh ini ke? Orang macam terpengi-pengi, oh ini ke?
Tapi bila kita pergi dekat bandar Ikhwan, Masya Allah, ramainya orang berbondong-bondong, indah, suasananya sangat nyaman, tenang. Kadang-kadang datang rasa pilu, rasa sayu, sedih sangat. Sayu, tak tahulah, adalah kan. Itu perasaan peribadi masing-masing lah. Kalau macam anda sini datang dah, Allah, tenang sangat-sangat, luar, lari daripada segala hiruk pikuk dunia tu, larilah, semua hilang. Bila berada di Bandar Ikhwan. Tak salah Bandar Ikhwan dekat BCH ke, dekat mana-mana pusat perniagaan Islam Ikhwan di Bandar Estate ke dan sebagainya, mana-mana di seluruh Malaysia dan negara, bahkan di seluruh dan di 16 buah negara. Sama. Feel dia tu lain. Bukan kadang-kadang bukan anak seorang je yang cakap macam ni. Tu orang kata syok sendiri pula, tapi memang diakui oleh ramai kawan-kawan. Ramai kenalan Facebook Abu Razik pun cakap benda yang sama. Terbuktilah. Tapi kita mana? Orang yang kita yang dulu mengata ni mana? Mana hasilnya? Tak ada. Jadi tolonglah berhenti daripada sikap-sikap yang macam tu. Bertaubat, minta ampun, istighfar banyak-banyak. Selagi kita belum dijemput ilahi, belum kita menjadi mayat. Jadi sebelum kita jadi mayat tu, jadilah mayat yang sempat bertaubat, minta ampun dan sebagainya. Sebab apa yang anda tahu, dosa dengan Tuhan tu insya-Allah mungkin kalau Allah redha, Allah izin, Allah ampunkan. Tapi kalau dosa kita dengan manusia ni, dia akan berpanjangan sampai ke galaksi mahsyar. Kita akan cari orang-orang yang kita mengata, kita mengutuk tu. Lagi-laginya orang yang kita fitnah tu. Sebab kita memang tahu memang sebenarnya fitnah, tapi kita nak tengok dia jatuh juga. Dahsyat ni. Kita dah pergi Mekah, dah pergi umrah, dah sampai ke Baitul, dah sampai ke Haramain, Kaabah dan sebagainya. Tapi tak ada rasa. Entahlah, susah nak cakap. Pelik juga. Dah sampai ke Raudah. Kan, dah sampai ke Raudah, dah sampai ke Masjid Nabi dah. Tapi masih lagi, ni Ikhwan tipu ni, pelik juga tu. Apa doa depan Raudah tu? Dekat Kaabah tu apa yang dimintanya? Tu di antara dengan Tuhan lah. Tapi pelik lah. Sebab tu cakap kalau orang pergi haji ke, orang pergi umrah, dah pergi Masjid Nabi ke, dah pergi Kaabah ke, kalau dia balik perangai dia masih lagi macam dulu, kita boleh nilai lah. Ustaz-ustaz pun ada cerita kan. Itulah oleh-oleh haji. Kalau ada dengan satu sajak Ustaz Asyari ni ada tulis lah, oleh-oleh haji. Kita balik ni bukan kita bawa balik tasbih, minyak wangi dan sebagainya. Kita bawa diri kita yang baharu, bukan diri kita yang lama tu. Kita dah pergi dekat Raudah, kita dah sampai ke makam Nabi, dah doa nangis-nangis, keluar mata sayu. Update kat Facebook, update dekat Instagram, update dekat apa-apalah social media, sedih, rindu Nabi, sayu, sedih. Tiba-tiba komen dekat post GSB, mengarut, istiraj, gurur. Padahal baru balik daripada ziarah Nabi ni. Macam mana pula adab dia dengan umat Nabi yang lain? Macam mana dia mentakzimkan rindu Nabi tu terhadap umat yang lain, umat Nabi yang lain tu. Umat itu yang dikata tu umat Nabi juga, yang memperjuangkan Islam. Sedangkan kita ni bukannya memperjuangkan Islam sangat pun. Kita pun ikut-ikut je, pergi ke Sabah ke, pergi ke Sarawak ke, pergi ke Terengganu ke, itu ikut-ikut je, syok sendiri tu je kan, contoh. Macam itulah. Jadi anda pun bercakap pun untuk diri sendiri juga kan, untuk sama-sama muhasabah lah dekat diri saya pun, dalam proses lah untuk tegakkan Islam dalam diri, keluarga. Tu yang sedih tu, bila tengok orang lain mengata-ngata ni. Jadi nak cakap tu, orang kata, kalau orang dulu kata berpada-pada lah kan. Kalau boleh jangan cakap terus lah. Kita diam, doa yang baik-baik. Kita lihat sendiri
selagi mana. Jadi kalau pada sahabat-sahabat Facebook Abu Razak ni yang memang silent semua, memang jenis silent, dan dia memang stalker, walaupun memang dia tak suka dengan JSB, tapi dia follow juga. Tak apalah, Ana doakan semoga lama-lama tu hati tu terbuka untuk terima, untuk sama-sama bantu, untuk sama-sama mendoakan. Okey. Jadi itu sajalah untuk kali ni, sebab kita pun macam Ana pun jarang sebenarnya live kan. Biasanya banyak kepada DM lah, direct message, private message. Jadi ini adalah respon kepada private message yang kadang-kadang tu penuh dengan provokasi. Jadi itulah, mohon ampun dan maaf kalau sepanjang Ana bercakap pada malam ni makin mengguriskan hati dan perasaan. Ampun maaf lah daripada Abu Razak. Sebab kadang-kadang kebenaran tu memang sakit. Sakit untuk diterima, sangat sakit. Ujiannya pun berat. Jadi bila dah terima tu pula, datang pula ujian kan. Nak terima tu mula sakit, pahit sangat. Tapi ubat lah. Tapi bila dah dapat tu dah akan diuji. Macam-macam ujian lah kita akan dapat bila kita dah yakin tu. Jadi nak terima tu lagi-lagi daripada ni. Kebenaran tu daripada Allah. Yang bagi izin cakap ni pun Allah. Yang bagi live ni pun Allah. Semuanya Allah. Kalau Allah tak izin ni, tengah-tengah live ni boleh shutdown. Tengah-tengah live ni boleh lampu tergelap. Kalau Allah tak izin, tengah live ni cabut nyawa. Allah cabut nyawa. Tak izin lah tu. Tapi ni Allah izin, sebab pada Allah semua. Tu sama-sama lah kita muhasabah, koreksi diri. Moga-moga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, hamba Allah yang ada rasa-rasa takut. Doalah semoga Allah anugerahkan kita rasa takut, rasa rindu kepadanya, rasa takutkan Allah, supaya tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa rindu, rasa cinta, supaya kita ni cinta kita hanya pada Allah je, bukan kepada cinta yang lain. Kemudian kita mohonlah kepada Allah agar anugerahkan juga rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangatlah mencintai kita, yang sangat-sangatlah rindukan kita ni umat akhir zaman, yang sangat-sangat risaukan keselamatan kita. Itulah Nabi akhir zaman yang sentiasa berada di sisi kita kan, umat-umatnya. Jadi ampun maaf sekali lagi daripada Abu Razak Al-Ansarullah. InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh, doakanlah supaya kita dapat bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.